لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Muslimin dan muslimat, adik-adik pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam kita membaca kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Abu Barakat Ahmad Ad-Dardir rahmatullah alaih. Dan kita telah sampai ke penghujung kitab. Jadi mungkin sekali lagi boleh khatam kita insya-Allah, atau 2 kali, tak tahulah. Jadi kita sambung lagi perbahasan dalam matan Kharidah Al-Bahiyah. Kata Tuan Pengarang rahimahullah, wa kullu ma jaa minal bashiri min kulli hukmin sara kadh-daruri. Kata Tuan Pengarang rahimahullah, dan setiap apa yang dibawa datang oleh Al-Bashir, iaitu pembawa berita gembira, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kulli hukmin, daripada setiap perkara yang asas, sara kad-daruri, jadilah dia perkara yang daruri, iaitu perkara yang asas dalam agama yang wajib untuk kita beriman dengan dia. Jadi dalam pengajian kita sebelum ini, kita telah menyebutkan berkaitan dengan beberapa perkara yang termasuk dalam perkara-perkara sam'iyat atau perkara-perkara yang wajib untuk kita beriman tanpa kita perlu kepada hujah akal. Kita dengar Nabi SAW sebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka kita terus beriman. Antaranya berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan jin, berkaitan dengan bidadari, berkaitan dengan wildan, kanak-kanak dalam syurga, apa lagi, sirat, mizan, apa lagi, hasyrun. Jadi semua perkara yang kita sebutkan dalam pengajian kita lepas, semuanya wajib kita beriman dengannya. Jadi sebab itu di penghujung dia kata segala apa yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam perkara-perkara yang asas, maka wajib untuk kita beriman. Dan orang yang mengingkari perkara-perkara asas dalam agama ni, maka dia menjadi kufur. Contohnya Nabi bawa datang bahawasanya kita wajib solat. Solat ni satu kewajipan. Jadi seorang itu dia kata solat ni tidak wajib, sama ada dia percaya dengan perkara tu ataupun dia keluarkan tu untuk menghina, maka itu boleh jatuh kafir. Orang yang mengingkari kefarduan solat. Sama juga orang yang mengingkari pengharaman perkara-perkara yang haram, dosa besar. Contohnya dia berkata zina ni tidak haram, minum arak tidak haram. Jadi itu perkara asas dalam agama. Kalau seorang itu dia tidak percaya ataupun dia mengingkari ataupun dia menghina, maka boleh jatuh kafir. Kerana perkara itu sangat asas dalam agama.
Walaupun mungkin boleh jadi kalau kita tengok dalam masyarakat kita, ya, tidak semua yang mungkin tidak semua yang mengaji agama, yang ada yang duduk di kawasan-kawasan tertentu yang terlalu banyak maksiat, terlalu banyak orang minum arak, zina dan sebagainya. Kalau dia melakukan dosa itu kerana dia lalai, ya, kerana dia lemah iman, tak apa, tak jadi kafir. Tapi kalau dia lakukan dosa itu dengan dia ingkar, dia kata tak haram, dia kata tak wajib tinggal, boleh buat, maka di situ dia telah jatuh kafir. Ini dalam bab akidah. Tapi kalau dia lakukan satu dosa itu kerana lemahnya iman dia, kerana jauhnya dia daripada agama, jauhnya dia daripada ulama, ya, jauhnya dia daripada sahabat-sahabat yang boleh mengingatkan dia, keluarga dia pun sama juga buat, maka di situ dia tidak kafir, ya, dan kita mengharapkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa ni tak boleh lari dah, sama ada dosa besar atau dosa kecil, itu tidak boleh lari daripada dilakukan oleh seorang manusia. Ya, Nabi SAW sebut kullu ibn Adam khata', setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi dosa ni tak boleh lari daripada manusia, kecuali manusia yang dipelihara oleh Allah. Kita sebut pada sebelum ini, manusia yang terpelihara daripada melakukan dosa ini yang dinamakan sebagai wali Allah. Tutup wali. Wali-wali Allah ini yang dia mewarisi sifat para nabi, yang mana para nabi ini sifat dia maksum, ya, dia terpelihara daripada dia melakukan dosa. Dan para wali ini mahfuz, maka Allah Ta'ala jaga dia daripada melakukan dosa. Jadi wali-wali pun tidak melakukan dosa dan maksiat. Jadi kita kena ada cita-cita, kena ada cita-cita supaya kita dapat menjadi wali Allah, supaya kita dapat menjadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Sebelum kita mati, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan kita menjadi kekasih Allah. Bukan kekasih pada syahwat, bukan kekasih pada dunia, bukan kekasih pada harta. Sebelum kita mati, Allah Ta'ala tinggikan martabat kita supaya menjadi wali Allah. Baik. Kemudian kata Tuan Pengarah rahimahullah, wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkam, dan terkandung pada kalimah Islam apa yang telah lalu daripada semua hukum hakam. Jadi ini di penghujung pengajian ilmu tauhid, kebiasaannya akan ditutup dengan perkara ini. Maksudnya yang terkandung pada kalimah Islam, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua perkara yang kita bicarakan dalam ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini adalah huraian kepada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang masuk Islam, dia perlu mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru dia boleh masuk Islam. Kalau dia asal kafir, kalau kita ni yang lahir daripada keluarga Islam, maka kita sudah, kita kata automatik. Kalau ayah kita atau ibu kita, atau ayah dan ibu kita itu Muslim, maka anaknya sudah menjadi automatik menjadi Muslim, tidak perlu mengucap dua kalimah syahadah untuk dia masuk Islam. Dan Nabi SAW sebut al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam ini bila dia asalnya kafir, kemudian dia masuk Islam, maka dengan dia masuk Islam, dengan mengucap dua kalimah syahadah itu, semua dosanya akan diampunkan oleh Allah ketika mana dia kafir dulu. Dia kafir dulu, macam-macam maksiat dia buat. Kemudian sekali dia mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seluruh dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, begitu juga seorang yang bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah, bila dia mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dianya asal Islam dah, tapi dia nak bertaubat daripada dosa dia, seperti mana orang yang kafir masuk Islam, diampun segala dosanya.
Begitu juga orang yang ahli maksiat, bila dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Ta'ala juga akan ampunkan dosa-dosa dia. Jadi di sini disebutkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu, ya, kalau kita tengok mengikut bahasa Arab, la tu haraf dia apa? Haraf dia apa la? Haraf taukid ke? Haraf nafi ke? Haraf nahi ke? Apa dia? Haraf nafi. La haraf nafi yang menafikan. Haraf nafi ni dia ada apa nama tu, boleh menjadikan isim selepas dia mansub. Jadi dia sama seperti akhwat inna. Inna kan, dia menasabkan isim, merafakkan khabar, betul tak? Jadi contohnya innas salata innas salata maktubatun, contohnya. Jadi membaris ataskan isim dia, membagi depan ke khabar. Boleh tak ni? Jadi la ilaha illallah, ilaha itu isim la tu lah. Tadi isim inna, ni isim la. Kalau isim inna tadi bagi atas, jadi isim la ni bagi atas. Sebab tu la ilaha. La ilaha. Jadi maksudnya tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Kalau kita tengok dalam kalimah tauhid itu la ilaha, cuma tidak disebutkan manakah khabar dia. Kalau tadi kita sebut contoh inna Muhammadan talibun, jadi khabar dia mana? Talibun lah. Di sini inna la ilaha, apa khabar dia? Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Jadi di sini khabar dia mahzuf. Sebab itu kalau kita faham la ilaha itu ada perkataan yang Allah Ta'ala buang supaya kita bila kita mengaji maka kita tahu lah. Kalau tak mengaji maka kita tak tahu. Ini kita cerita bahasa Arab dulu. Lepas ni kita pergi kefahaman yang lebih mudah lah. Jadi di situ tiada Tuhan. Apa dia tiada Tuhan apa? Tiada Tuhan al-ma'budu bihaqqin mawjudun. Itu satu tafsiran. Tiada Tuhan yang layak disembah itu wujud. Jadi khabar dia mawjudun. Tiada Tuhan yang layak disembah itu wujud. Tak ada yang wujud yang betul-betul berhak disembah ni, tiada. Tiada dalam alam ini kewujudannya. Kemudian baru kita isbat illallah. Melainkan semata-mata hanyalah Allah sahaja, Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak untuk disembah, yang wujud, yang berhak untuk disembah. Dan tafsiran yang lebih mudah, yang sebagian ulama kata la ilaha haqqun, tiada Tuhan yang benar. Jadi ada perkataan benar tu yang mana kita kena tahulah. Kalau kita tanya mana khabar, la ilaha tu isim, khabarnya mana? Maka kita sebut mawjudun ataupun haqqun, barulah nama orang mengaji. Tiada Tuhan yang layak disembah atau tiada Tuhan yang benar melainkan Allah. Jadi Tuhan lain semuanya tidak benar. Kalau kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, itu umum, kerana ada Tuhan yang batin, ada Tuhan yang benar. Tapi bila kita kata tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, maka Allah satu-satunya Tuhan yang sebenar. Jadi kita mengkhususkan Tuhan di situ ialah Tuhan yang selayaknya disembah, berhaknya disembah, yang sebenarnya. Kemudian dalam ayat itu ada istisna, iaitu illa, maksudnya kecuali, maksudnya melainkan. Illallahu, melainkan Allah.
Jadi kita menafikan dahulu semua Tuhan yang wujud, yang bermakna tiada wujud mana-mana Tuhan yang layak disembah, melainkan baru kita isbat, melainkan satu saja Tuhan yang layak untuk disembah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kalimah tauhid ini, kata para ulama, dia di situ kita nampak Allah Ta'ala ini bersifat, bila kita kata tak ada Tuhan lain dah, Allah sahaja yang wujud, maka kita mengisbatkan bagi Allah sifat dia wujud. Itu paling penting sekali, wajibul wujud. Bila Tuhan ni wujud, maka Allah Ta'ala lah yang mencipta. Jadi kita telah mengisbatkan Allah Ta'ala qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Kita telah mengisbatkan kepada Allah qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bin nafsih, wahdaniyah. Semuanya kita isbatkan dengan kita sebut la ilaha illallah. Sebab itu para ulama sebut dalam kalimah la ilaha illallah itu, dalam itu ada sifat 20. Dalam itu ada sifat yang wajib bagi Allah dan ternafi sifat yang mustahil bagi Allah. Pada kalimah la ilaha illallah. Dan dalam kalimah la ilaha illallah itu adanya takhliyah dan juga tahliyah. Takhliyah dan juga apa? Tahliyah. Tulis. Takhliyah maksudnya kita mengosongkan, ataupun takhalli. Takhalli, perbuatan kita mengosongkan. Cara kita nak mengosongkan tu kita sebut la. La tu maknanya kita menafikan, kita kosongkan. Tidak. Jadi kita mengosongkan semua perkara yang selain daripada Allah, yang kita sebut la. La tu kita buat dunia, kita buat syahwat, kita buat semua perkara-perkara yang menghalang kita daripada menuju Allah. La, kita buat la. Dan dalam kalimah tauhid itu ada tahalli. Tahalli ni maksudnya kita menghiasi. Selepas kita mengosongkan, maka kita penuhkan. Kita penuhkan jiwa kita dengan kalimah Allah, la ilaha illallah. Ibaratnya kita basuh cawan kosong yang kotor. Contohnya cawan itu asalnya bubuh tahi. Kalau cawan itu kita kokok tahi, kemudian kita buat cuci. Cuci itu takhliyah. Cuci sabun dan sebagainya. Kemudian kita letak air. Itu tahalli. Kita penuhkan dia dengan air. Dan dengan air itu kita minum. Jadi dalam kalimah tauhid itu ada takhliyah, maknanya kita mengosongkan hati dan jiwa kita daripada selain Allah. Dan ada tahalli, bermakna kita penuhkan jiwa kita itu dengan nama Allah, la ilaha illallah. Dan para ulama sebut kalimah la ilaha illallah ini, ini faedah lah. Tidak ada tidak menggunakan makhraj melainkan makhraj yang di dalam mulut. La makhraj lisan, kalau ikut ilmu tajwid lah. La ilaha illallah, banyaknya makhraj halqum. La ilaha illallah, ha tu makhraj sini. Jadi apa kita kata hikmah Allah Ta'ala jadikan semua huruf dalam kalimah la ilaha illallah tu semua makhraj dia dalam. Kerana kalimah la ilaha illallah itu perlu keluar daripada hati, bukan daripada bibir sahaja. Tak ada satu huruf pun daripada kalimah la ilaha illallah tu menggunakan makhraj bibir. Makhraj bibir ni fa, mim, ba, waw. Fa, mim, ba, waw. Itu semua kalimah ataupun semua huruf yang menggunakan makhraj bibir. Tapi tak ada. Semua makhraj dia tu dalam. Apa sebab makhraj di dalam mulut kita, supaya kita keluarkan la ilaha illallah itu daripada dalam hati kita. Masuk keluar daripada dalam hati ialah kalimah la ilaha illallah itu perlu keluar daripada keikhlasan. Perlu keluar daripada kita sedar. Kita sebut la ilaha illallah bermakna kita membuang segala, tiada, kita kata tiada tempat bergantung,
tiada tempat meminta pertolongan, tiada tempat kita meminta hajat, tiada tempat kita mengadu melainkan kepada Allah. Jadi kita keluarkan pengakuan dan kesaksian kita itu daripada dalam hati kita. Itu maksud la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kalau tadi Allah, kali ini Muhammad. Jadi nama Allah dengan nama Muhammad ini nama yang disekalikan. Bukan kerana Muhammad itu makamnya serupa dengan makam Allah. Jangan kita terpengaruh dengan sebahagian orang yang dikata jangan kita memuja Nabi Muhammad ni. Takut-takut nanti kita menuhankan Nabi Muhammad. Jangan kita terpengaruh kerana Nabi Muhammad tu makamnya manusia. Allah itu makamnya Tuhan. Sehingga sebagai tempat tu dia tak boleh nak buat Allah Muhammad, tak boleh kata. Tak boleh Muhammad tu tak tepi nama Allah. Kerana takut nanti kita mempertuhankan Muhammad. Jangan kita kata begitu. Kenapa? Kerana dalam kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah sendiri yang meletakkan nama Nabi Muhammad itu sebelah nama Allah. Bukan kerana Nabi Muhammad itu Tuhan, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan inilah kekasih dia. Dan begitu juga yang diriwayatkan Nabi Adam AS bila dia berjalan dalam syurga, maka di atas di daun-daun syurga itu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimah Muhammadur Rasulullah itu sudah ada di sisi kalimah la ilaha illallah untuk Allah Ta'ala meninggikan maqam martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammadur Rasulullah ialah Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad itu utusan Allah. Bila Nabi Muhammad itu menjadi utusan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, maksud pesuruh itu daripada perkataan suruh. Maknanya dia orang yang disuruh oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan agama, menyampaikan wahyu. Bila Nabi Muhammad itu disuruh untuk menyampaikan agama, disuruh untuk menyampaikan Al-Quran, maka dia wajib bersifat dengan tabligh. Tabligh menyampai. Dia mesti sidik, dia kena betul, dia kena benar. Kerana kalau dia menipu, maka tidak terhasil menyampaikan wahyu. Maka kena sidik, dia kena amanah. Maka tidak boleh dalam penyampaian dia itu dia melakukan satu maksiat. Dan juga dia kena fatanah, dia kena bijaksana. Kerana penyampaian oleh orang yang tidak bijaksana, maka tidak akan dapat memberi kesan kepada orang lain. Penyampaian dan penyampaian dalam banyak bentuk, sama ada berdebat ataupun bersyarah ataupun dia berdialog. Kalau disampaikan oleh orang yang tidak bijaksana, maka boleh jadi dia dikalahkan oleh musuh dia. Jadi Nabi ni mesti bersifat dengan empat perkara. Maka oleh sebab itu kalimah Muhammadur Rasulullah terkandung padanya 4 sifat yang wajib bagi para rasul dan ternafi padanya 4 sifat yang mustahil bagi para rasul. Wajib bagian sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil bagi rasul apa dia? Kadzib, baladah, khianah, kitman. Kazib lawan dia sidik, khianah lawan bagi amanah, kitman lawan bagi tabligh, baladah lawan bagi fatanah. Jadi itu sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi para nabi. Jadi kita pernah faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimah yang terkandung dalamnya semua perkara wajib, semua perkara mustahil dan semua perkara harus yang telah kita pelajari sebelum daripada ini. Dan para ulama sebut kalau kita mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, perlu juga kita niatkan dalam hati kita Muhammadur Rasulullah. Lepas tu setengah orang dia mengatik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita mengucapkan kalimah syahadah ni dengan lengkap.
Tapi kalau kita tak sebut pun Muhammadur Rasulullah, perlu kita niatkan sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita niatkan Muhammadur Rasulullah juga sekali. Kenapa? Kerana kalau kita tidak meniatkan Muhammadur Rasulullah, boleh jadi kalau setengah orang yang mana dia tak percaya pada Nabi Muhammad, dia boleh ambil keluar ya. Dia percaya pada Allah itu Tuhan, tapi dia tak percaya Nabi Muhammad itu Rasul. Jadi membezakan kita dengan agama Kristian, yang membezakan kita dengan orang yang percaya pada Allah sahaja tapi tak percaya pada Nabi Muhammad adalah kalimah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu kita kena niatkan sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kadang-kadang kita kena juga kita mengatik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu cara mengatik. Setengah-setengah tempat dia buat. Tempat saya mengaji dulu di Mesir dulu, dia mengatik lagu tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Tidak bid'ah lah. Kerana bid'ah mana? Moga tu ada sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Yang Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Hati kita nak. Baik. Kemudian kata Tuan Pengarang rahimahullah masuk dalam bab yang baru, iaitu perbahasan tentang ilmu tasawuf. Berkait dengan apa kita sebut tadi. Fa'akthiran min dhikriha bil adabi tarqa bihadha dhikri a'la rutabi. Maka perbanyakkanlah dengan menyebut tadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bil adabi, dengan adab. Jadi tuan-tuan kita masuk kepada perbahasan di luar daripada perbahasan ilmu tauhid. Kerana ilmu tauhid bukan ilmu untuk beramal. Ilmu tauhid ilmu untuk kita percaya. Ya, ilmu untuk kita jazam, untuk kita pegang. Ya, dan menjadi dan ilmu tasawuf, ilmu amal ini dia punya pasak dia adalah ilmu tauhid. Maka bertitik tolak daripada ilmu tauhid itu menatijahkan amal. Jadi kalau ilmu tauhid, kita mengaji tauhid mengaji tinggi-tinggi, tetapi ilmu tauhid yang tidak menatijahkan amal itu sia-sia. Bukan kita kata tak masuk syurga, tapi boleh jadi fasik orang yang mengaji ilmu tauhid tapi tidak beramal. Oleh kerana itu, sebahagian para ulama di penghujung kitab ilmu tauhid maka ditutup dengan ilmu tasawuf, supaya ilmu tauhid kita itu ialah ilmu tauhid yang menatijahkan amal. Amalan yang paling mudah sekali adalah dengan kita menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun dengan kita menyebut la ilaha illallah. Maka itu pengarang kita ni memberi nasihat kepada kita, maka perbanyakkanlah sungguh-sungguh dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Nak sebutlah paling kurang 10 kali. Pagi petang, atau kalau boleh 100 kali. Pagi petang, kalau boleh lagi 1000 kali. Pagi petang. Dan kita perlu mencari kita sebut banyak kali itu bukan sia-sia. Kerana setiap kali kita menyebut la ilaha illallah itu disebut tarqa, kamu sedang meningkat darjat. Kita sebut 10 kali la ilaha illallah, yang kedua la ilaha illallah, yang ketiga la ilaha illallah. Itu ibaratnya tangga. Bukan kita ulang yang sama tu. Tapi kalau kita mengatik benda lain, kita kata nasi kabu. Malam ni kalimat nasi belauk, wati cana. Yang tu kita mendatak, kita sebut benda tu tidak ada peningkatan. Kita kata mungkin boleh jadi peningkatan lapar. Jadi kita sebut makanan kau lapar. Tapi kita menyebut la ilaha illallah, kita meningkat darjat kita di sisi Allah. La ilallah yang kedua tinggi sikit. La ilallah yang ketiga tinggi sikit. Sebab itu kita kena memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Dan kita perlu banyakkan sebab apa? Sebabnya kita tidak tahu mana kalimah la ilaha illallah yang kita sebut itu ikhlas.
Boleh jadi yang ke-100 tu ikhlas. Boleh jadi yang ke-50 tu ikhlas. Hak lain duk mikir benda lain. Duk cara ke apa nama tu? Cara ke anak bini, cara ke sekolah, cara benda lain duk mikir benda lain. La ilaha illallah tapi dia sebut duk fikir benda lain. Tapi ada satu kalimah la ilaha illallah kita sebut tu, kita sebut dengan yakin. Kita sebut dengan ikhlas. Sebab tu kita kena banyakkan sebut. Supaya banyak kalimah la ilaha illallah yang kita sebutkan itu ikhlas. Dan orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah ikhlas ni, Nabi kata dakhalal jannah. Siapa yang sebut kalimah la ilaha illallah ni dengan makna dia sebut dengan ikhlas, dengan makna dia sebut dengan yakin, maka dia Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Jadi kalimah la ilaha illallah ini ialah anak kunci kita nak masuk syurga. Yang tu Nabi SAW beri dah kita kunci nak masuk syurga ni, ngatik je. Nabi tak beri pada kita anak kunci neraka. Tak oyak anak kunci neraka. Pada kita anak kunci nak masuk syurga. Nabi tak ajar cara nak masuk neraka. Jadi kalau kita nak masuk syurga, kita ngatik cara dia. Baik, fa'akthiran min dhikriha bil adabi, dengan beradab. Adab dalam kita mengucap kalimah la ilaha illallah ini banyak. Ada adab sebelum kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Ada adab ketika kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan ada adab selepas kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Itu disebut oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam syarah dia. Antara adab sebelum kita mengucap kalimah la ilaha illallah, yang pertama adalah kita menyucikan jasad kita daripada hadas kecil, hadas besar dan juga najis. Kita bersuci. Maknanya kita nak mengatik ni kena ambil semaya dululah. Kita kena bersihkan diri kita, pakai baju yang kita kata yang sesuai. Pakai jubah, pakai semota, pakai baju Melayu, baju gombel. Sebelum kita nak mengatik, mestilah kita membersihkan diri kita. Kemudian kita membersihkan hati kita. Selepas kita membersihkan pakaian kita, tubuh badan kita, kita membersihkan hati kita dengan cara kita bertaubat. Sebelum itu kita ingat kita pernah buat dosa, maka kita bertaubat dulu. Dan cara untuk memudahkan hati kita bertaubat adalah dengan cara kita beristighfar. Jadi oleh kerana itu, sebagai para ulama sebut, sebelum kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kita sebut astaghfirullahalazim dulu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ada dalam diri kita tu perasaan kita nak taubat dalam semua benda yang kita buat sebelum ni. Jadi sebelum kita masukkan nama Allah dalam diri kita ni, kita bersih dulu. Sebab tu kita sebut takhalli tadi. Bersihkan dulu. Kemudian kita tadi istighfar. Kemudian sebagai para ulama sebut, kita berselawat dulu. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barulah kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan kita kalau boleh kena ada zikir harian, iaitu istighfar, selawat dan juga tahlil. Paling kurang 10 kali istighfar, 10 kali selawat, 10 kali tahlil. Setiap pagi, setiap petang. Hal ni kita kata boleh jadi walaupun sunat, tapi kena orang yang nak berjalan menuju pada Allah ni, benda yang sunat ni perlu menjadi benda yang wajib. 10 kali astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tak sampai seminit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli, tak sampai seminit juga. La ilaha illallah, sebutlah berapa kali tu. Jadi itu asas orang yang nak membersihkan hati dia. Baik, jadi itu adab-adab untuk seseorang itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebelum daripada dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Baik, dan ketika dia mengucap kalimah la ilaha illallah, maka antara adabnya adalah dengan dia khusyuk.
Maknanya dia bila disebut la tu dia fikir, tadi kita sebut, dia mengosongkan semua selain daripada Allah. La tu maknanya dia menafikan semua dalam hati dia tu. Tak ada, aku ni tidak berhajat kepada makhluk, aku ni tidak perlu kepada orang lain, tidak perlu pada maksiat, tidak perlu pada dunia, tidak perlu pada harta. Illallah, melainkan aku nak letakkan Allah lah tempat bergantung aku. Allah yang beri rezeki, Allah yang membantu urusan aku. Jadi dia menghadirkan makna la ilaha illallah itu dalam hati dia ketika dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan antaranya lagi, dia boleh untuk memanjangkan kalimah la. Kadang-kadang kita nak start tu kita panjang, la ilaha illallah. Sunat juga untuk kita memanjangkan. Untuk apa? Untuk kita hadirkan makna tadi. La tu makna kita buai semua. Ilaha, Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Dan Imam Dardi sebut apa nama tu, kita bila sebut la tu, antaranya kita boleh untuk mengisyaratkan kepala kita sebelah kanan, ibarat kita nak buai. Kemudian illallah tu, kepala tu pergi ke kiri dan tunduk ke hati ataupun jantung kita sebelah kiri, kerana kita nak memasukkan kalimah Allah dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Itu ketika adab-adab ketika kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Kemudian adab yang ketiga, adab yang apa nama tu, selepas mengucap kalimah la ilaha illallah, maka kita perlu bertenang sekejap. Maknanya dia kata kerana cahaya hidayah Allah Ta'ala tu nak masuk dalam hati kita, maka antara disebut jangan minum lagi, jangan minum air. Sebab apa? Antara disebut oleh para ulama, Nabi SAW sebut la yazalu lisanuka rabban bidzikrillah, hendaklah lidah kamu itu sentiasa basah dengan zikir. Kita ni bila kita banyak berzikir atau banyak bercakap, maka lidah kita kering, maka kita berasa nak minum air. Tapi sebenarnya Nabi kata hendaklah lidah kamu itu basah dengan zikrullah. Keringnya lidah kita itu secara zahir, tapi secara hakikatnya dia sedang basah dengan zikrullah. Sama juga bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ni mulut dia busuk, tapi Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut la khalufu famis saim atyabu min rihil misk. Nabi kata bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi, tapi kita cium busuk. Berlawannya. Jadi di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa ni seperti kasturi. Samalah juga dengan lidah orang yang berzikir. Secara hakikatnya orang yang berzikir, orang cakap banyak ni kering, kering tekuk, nak minum air. Tapi secara hakikatnya di sisi Allah dia sedang basah dengan zikir. Jadi jangan kita gaduh minum air, tunggu dia basah, tunggu dia habis hilang kering ni, barulah kita minum air. Kerana kita kata mengekalkan keadaan mulut kita itu dalam keadaan kering kita berzikir. Tapi kita ni tak ada kering, zikir 10 kali 20 kali padan dah, tak ada nak kering. Fa'akthiran min dhikriha bil adabi tarqa bihadha dhikri a'la rutabi. Kamu akan meningkat darjat dengan zikir ini ke darjat yang tinggi. Darjat yang tinggi ini disebut oleh para ulama sebagai darjat siddiqiyah. Dan darjat yang paling rendah sekali ialah darjat nafsul lawamah. Jadi darjat yang paling rendah bagi seorang salik yang ingin menuju kepada Allah ialah dia ni nafsul lawamah. Maknanya jiwa dia itu sentiasa mencela diri dia sendiri. Bila buat maksiat, maka dia ada celaan daripada nafsu dia. Mulalah buat maksiat. Itu permulaan. Permulaan salik menuju pada Allah. Lebih rendah lagi pada itu ialah nafsu ammarah bisu. Itu bukan kita kata
perjalanan ataupun peringkat yang pertama. Itu peringkat orang yang tidak termasuk dalam salik. Orang yang menuju pada Allah ini, nafsu dia tidak boleh untuk menyuruh dia buat jahat. Kalau nafsu dia masih lagi menyuruh dia untuk buat jahat dan tidak ada teguran daripada nafsu dia sendiri, maka itu masih lagi nafsu ammarah bisu'. Maka orang nak mengaji tasawuf ni kena buai nafsu ammarah bisu' tu. Kena jadikan nafsu dia di peringkat yang kedua, itu nafsu lawamah. Nafsu yang mana bila dia buat maksiat, nafsu dia laum. Laum ni mana dia mencela diri dia sendiri. Dia bila dia buat maksiat, maka dia ada kesedaran. Dia mari mikir, dia mari sedar. Dan banyak cara untuk jadikan nafsu ni daripada ammarah bisu' kepada nafsu lawamah. Antaranya kita hadir ke majlis ilmu, antaranya kita pergi ziarah kubur. Kita tengok kubur tu kita berasa sedar, berasa insaf. Tengok kubur, berasa insaf. Kenapa? Kerana kita ni akan mati. Jadi nafsu tu berubah selalu. Lepas Nabi kata, akthiru min dhikri hadhimil lazat. Perbanyakkan kamu mengingati mati. Kerana meningati mati ini akan menghilangkan kelazatan dunia. Jadi itu tarqa bihadza dzikri a'la rutabi. Jadi insyaallah nanti kita akan sambung. Wa ghallibil khaufa 'ala ar-raja'i wa sir li maulaka bila tana'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.